Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalihi wa 'adada kamalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil lil muttaqin. الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Al-Imran bermula ayat 133 hingga ayat 135. Antaranya bermaksud kata Allah, segeralah kamu, iaitu cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Tuhanmu, dan juga ke surganya, yang surga itu kata Allah luasnya seluas langit dan bumi. Dan surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hingga akhirnya. Yang baki 2 ayat kita sambung nanti lepas Ramadan. Yang hormati Tuan Imam, Pengurusi dan Ahli Jawatan Kuasa Surau Al-Hijrah, Tangkapuri KTM Bangsa, para alim ulama, terusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah. Pertamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya, maka hingga ke saat ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Ta'ala untuk terus hidup. Maka dengan kesempatan hidup yang sifatnya amat sementara ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk menggandakan amalan kita demi meningkatkan ketakwaan kita, kerana itulah bekalan yang terbaik untuk kita bawa menghadap Allah Rabbul Jalil. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah siapa yang lebih takwa. Mulia di sisi Allah bukannya orang Melayu, apatah lagi orang Arab, ataupun orang Cina, ataupun orang India. Tak kira siapa, asalkan kamu takwa, itulah makam yang terbaik di sisi Allah. Dan pula kebetulan itulah antara matlamat berpuasa, la'alakum tattaqun. Tak beritahu pun memang dah tahu, tapi biasalah kita ni lupa, lalai dan sebagainya, maka perlu diperingatkan. Tambahan pula kita berada di penghujung. Setuju tak setuju, suka tak suka, Ramadan pasti berakhir. 3-4 hari lagi selesai. Panjang umur tahun depan. Cumanya apa yang nak dikongsikan sedikit pagi ni bukanlah nak mengajar sangat, cuma nak kongsi-kongsi untuk kita renung-renung bersama. Sesuai dengan ayat yang saya baca tadi itu, Allah kata bersegera. Wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Cepat-cepat. Apa yang kita melihat, hadirin sekalian, senario yang berlaku sekian lama. Yang ayat ni pun, perkataan ni pun kita dah dengar dah. Pelik tapi benar. Kan? Pelik tapi benar. Duk berlaku setiap tahun, samalah di mana-mana pun. Pelik tapi benar. Minggu pertama Ramadan
Masjid surau penuh sosak, penuh melimpah ruah minggu pertama. Minggu kedua, buah penghujung, sedia maklum. Bukan baru, tuan-tuan, dia tak tahu. Betul kata pelik tapi benar. Bila kata bodoh, marah. Bila kata jahil, kembang hidung satu muka. Jangan kata aku jahil, nak kena ni. Lagi marah dah. Habis, tak boleh nak kata bodoh, tak boleh nak kata jahil, nak kata apa? Lagi senang. 5 perut, 3 terangkai. Buta perut, tak ada akai. Lagi senang. Dah yang kita duk dengar dah kan, kemuncak Ramadan ni, power Ramadan ni 10 yang akhir tu power dah. Tu power dah. Daripada kalau 1 tahun, power dia bulan Ramadan. Daripada bulan Ramadan tu 10 yang akhir, dah tahu dah. Dapat Lailatul Qadar, tuan-tuan bayang tak? 1000 bulan. Ni tuan-tuan yang tak balik ni, tak balik ke, tak dapat cuti ke, tak ada cuti? Kau dah habis cuti? Kesian dia tengok. Katalah tuan-tuan ni, katalah memang nak balik, tapi majikan offer, hampa tak payah balik, hampa kerja overtime untuk Ramadan ni, nak cover dengan Aidilfitri. Siapa yang sanggup bekerja itu, dia kata majikan nak bagi 10 kali ganda gaji. Nak? Hello? Nak? Macam tak nak memang nak tuan-tuan, 10 kali ganda gaji. Kalau gaji tuan-tuan berapa? Gaji berapa ribu? 4,000? 5,000? Kata 4,000, 10 kali ganda 40,000 tau. Jangan shopping tuan-tuan. Itu baru offer 10 kali ganda. Ni Allah offer 1000 kali ganda, woi. Rebutlah peluang 10 yang akhir. Sebab tu saya nak ingatkan tuan-tuan, tak apalah yang tahun ni mungkin tak lepas, tak sempat dah, memang tak sempat pun. Saya mengharapkan tuan-tuan kalau panjang umur tahun depan, kalau tuan-tuan ada cuti, nak ambil cuti raya ni cantiknya bermula 20 Ramadan. Tu cuti raya. Faham tak? Sebab kita nak pulun tu 10 yang akhir tu nak pulun. Dia kalau nak buat qiyamul lail ni tuan-tuan, di rumah tak iri. Tuan-tuan buat di rumah ke di luar? Di rumah bukan qiyamul lail tuan-tuan, bergomoi dalam selimut. Tak jadi. Nak bangun pula berat tuan-tuan. Elok nak bangun dia, tangan kekasih hati kelepuk sampai nak mana ni bang, nak bangun qiyamul lail apa bang. Tak jadi tuan-tuan. Tak jadi, dia tak ada kekuatan tuan-tuan. Sebab tu benda ni penting. Sebab saya ada tengok tuan-tuan ni semua ni bakar-bakar ahli kubur belakang ni. Tak termasuklah saya tuan-tuan. Saya pun dah beberapa kali mimpi mati. Bukan takat mimpi mati, beberapa bulan. Tahun ni lah, saya tak ingat lah, dalam bulan 2, bulan 3 gitulah. Ada orang telefon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Ustaz Omar Jaafar ke? Ya. Oh, Alhamdulillah. Awak ya Alhamdulillah, pelik dengan dia dah. Pasal kami dapat orang bagi tahu kata Ustaz Omar dah meninggal. Itu bila kami telefon, Ustaz yang jawab kata Alhamdulillah. Tak tahu lah laporan palsu ke, Ustaz Omar yang lain ke, wallahualam. Jadi dia nak bagi tahu, nak cerita mati ni. Tuan-tuan nak mati, saya pun nak mati. Sebab tu kalau saya cerita pasal mati ni tuan-tuan, kita ni jangan takut dengan mati. Jangan takut. Betul tak? Sebab takut-takut pun kena mati. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok mak merembik ke, kau tengok dah ada itu hari. Tuan-tuan dapat viral tak satu video di mana tu? Malaysia lah. Yang bangunan tinggi terjun tu. Tuan-tuan tak dapat viral? Oh, saya tengok berapa kali tuan-tuan. Bestnya. Terjun gaya bebas. Tapi tengok dengan suasana dan jeritan orang tu, Malaysia. Tinggi bangunan tu. Saya kata lebih daripada 20 tingkat. Memang ada pihak nak cuba selamat dia, tapi dia jenis kuat lentang tuan. Jenis kuat lentang, lain ni ketepuk. Saya kata tercabut kepala. Senggak terus tuan-tuan. Tu kalau ada orang nak bunuh diri ke, kita tengoklah kalau ada orang apa nak bunuh diri, jangan duk marah dah. Jangan kata, "Oi, hang ni tak takut mati kan?" Duk marah dia. Buat apa? Tak payah. Sebab mati pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati itu pasti. Sebab tu tengok merempit pun sama juga. Tak payah nak menjerit apa ni, tak takut ke tak, bagi tak payah. Sebab mati itu pasti. Sebab tu kita jangan takut kepada mati. Sebaliknya kita perlu bersedia untuk mati. Itu yang penting.
Sebab takut pada mati tak boleh lari, pasti mati. Sebaliknya yang perlu kita takut ialah neraka Allah. Ni yang kita kena takut. Yang ni yang kita kena takut. Sebab neraka ni tuan-tuan, bayangan dia bukannya hutan rimau, bukannya bayangan gurun padang pasir Sahara tu. Bayangan dia tak tahu nak bayang tuan-tuan. Kiri kanan depan atas semua dengan pakaian for komplit, semuanya api. Bayang tak? Ni yang kita kena takut. Dan yang bestnya pula tuan-tuan, bila mana kita takut kepada neraka Allah, ada amalan, ada poin untuk kita menidakkan kepada neraka. Itu yang bagus. Nak takut mati tak ada peluang tuan-tuan, kok mana pun wajib mati. Neraka ada ruang dan peluang untuk kita elak daripada neraka Allah. Yang ni yang kita kena takut. Hadirin yang rahmatullah. Tu yang dia sebut pelik tapi benar. Sepatutnya penghujung 10 yang akhir, pembebasan, kelepasan daripada api neraka. Hak ni yang perlu sungguh-sungguh. Sebab nak mati tak tahu tuan-tuan. Sebab nak mati ni semua dah tahu dah kan. Tak ada signal apa. Tak mestinya pencin, tak mestinya berpenyakit. Hak sihat mati tuan-tuan. Jadi kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian. Sebab tu saya sebut di mana-mana kita nak balik kampung ke, nak ke mana outstation tuan-tuan, nak naik kereta apa semua doa. Lepas tu dalam perjalanan tu wirid, zikir, baca apa yang kita boleh mampu. Yang termampu, tak mampu zikir, istighfar. Nabi yang maksum pun berapa satu hari berapa kali. Yang kita ni bergelomang tuan-tuan. Cuba kita renung balik, muhasabah diri kita balik, sehari berapa kali kita istighfar. Solat hajatnya, solat taubatnya dan berbagai-bagai. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, pelik tapi benar. Pelik tapi benar. Sanggup menahan lapar dan dahaga, tapi tak solat. Ada orang itu? Ada tak? Ada. Tuan-tuan hidup berjiran, saya hidup berjiran. Saya hanya mampu berdoa tuan-tuan, tapi oleh kerana beliau ni ada dalam WhatsApp group, saya duk tembak kat dia selalu. Bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali tuan-tuan. Saya kalau nak keluar pergi masjid, khususnya macam hari Jumaat malam tu, memang saya tengok kereta dia. Saya tengok kereta dia lengkok duduk mana, tiup tayar duduk kat mana. Balik tiup tayar pun duduk tanggung juga. Saya balik Jumaat ni, balik tiup tayar dia tu duduk kat situ juga. Tak semayang. Sebab dia ni pemandu teksi. Saya pernah minta dia hantar ke KLIA. Nak pergi mana hari tu saya pun tak ingat. Flight ke apa, saya naik pukul 8 lebih. Tapi geraknya sebelum subuh. Jadi dalam perjalanan tu tinggal dekat RNR mana, Dengkil ke apa, tak ingat tak. Nak berhenti solat subuh. Bila ajak dia Jombang sekali, dia kata tak apa Ustaz pergi tu. Saya kata pasal apa nak pergi dulu, jomlah kita sama-sama. Dia kata tak apa sebab ni saya ni tak bersedia lagi. Dia dah Astagfirullahaladzim. Dia kata tak bersedia. Saya tanya dia apa maksud tak bersedia. Dia kata dia luas-luas dengan pakaian. Tuan-tuan, hang ciptalah alasan, hang ciptalah. Tak apalah kalau hang betul luas, tapi hang dah tahu dah kan. Hang bawa teksi, kereta hang dan sebagainya, sedialah pakaian asing. Sebagai contoh, kalau itu. Tapi sebenarnya apa isunya pakai seluar? Kalau pakai kain pun ada tek lembu, tek kerbau, darah bewak, darah babi, lebih baik pakai seluar. Gitu contohlah, tuan-tuan pun faham lah kan nak beritahu gitu. Tapi nak beritahu orang begitu mudah. Pelik tapi benar, sanggup berlapar, dahaga tapi tidak solat. Tuan-tuan, ini berlaku. Hadirin yang berkata sekalian, juga pelik tapi benar. Ini nak buat album pelik tapi benar, nak buat lagu ke pelik tapi benar. Pelik tapi benar di mana-mana tuan-tuan. Kalau luar Ramadan, cara luar Ramadan. Kalau bulan Ramadan, cara bulan Ramadan. Boleh datang berjemaah, tapi bila ada tazkirah, belah balik. Sebab tu hari ni banyak dah masjid-masjid surau yang saya dijemput, yang banyak faham untuk nak ikat. Yang hadir tu kita nak curi peluang. Dia orang buat selepas Isyak. Untuk tahun ni dan beberapa tahun yang lepas memang kebanyakan
Kalau dalam 1 bulan jemputan tazkirah saya ni, saya ingat bawah pada 5 yang buat, berhenti 4 atau berhenti 8 ataupun yang akhir. Kalau yang akhir tu memang akhir dulu tuan-tuan. Tok Imam, Tok Bilal pun terpaksa bertahan pun tidak dengan dia apa wassalam. Jadi saya pun assalamualaikum lagi senang, wabillahi taufik tuan-tuan. Serius. Pelik tapi benar. Tuan-tuan dan sekalian, apa yang saya nak sentuh hari ini, sebab itu kita kena ada ilmu. Jangan kita beramal dengan kejahilan. Kalau kita nak tengok tuan-tuan dalam kehidupan, mana utama, mana lebih utama, mana keutamaan. Tuan-tuan nak tukar handphone, tukar sport rim, hutang tak bayar. Woi, ni apa punya bangkuk ni? Ada orang macam tu? Ada. Belambak. Saya ni tuan-tuan kebetulan lah. Saya tuan-tuan lah murah hati, murah Allah bagi pula murah rezeki, walaupun pendapatan saya tak banyak. Boleh tahan lah. Orang pula tahu saya ni ada duit. Kadang-kadang ni Ramadan tadi tak ada. Sebelum-sebelum ni bila ramai orang sampai telefon menangis merayu, dia tak tolong. Tak tolong pinjam. Ni baju raya anak tak beli lagi. Menangis-nangis. Nak buka sekolah pun sama juga. Jadi saya pun bagi pinjam. Janji ni bila nak bayar ni, insya-Allah lepas raya. Insya-Allah nanti dapat bonus, insya-Allah nanti hujung tahun. Saya orang hutang dengan saya tahu taklah banyak. Taklah sampai 2.6 bilion. Nah. Tapi insya-Allah tuan-tuan melebihi 300,000 lah, senang nak sebut. 100,000. Bila kita duk ingatkan, saya duk ingatkan. Sebab saya duk sebut tuan-tuan ada sekalian, hutang wajib dibayar walaupun tidak dituntut. Itu kena ingat. Sebab tu kita kena berusaha untuk menyelesaikan hutang. Kalau tidak roh terawang. Lebih berat. Tapi orang yang tak mengaji tuan-tuan, hutang ni setengah orang dia nak elak. Contohnya kalau saya hutang dengan Imam Kamaruddin, lepas tu janji esok nak bayar, contoh. Tengok-tengok Imam pun bila dia tak minta, saya dalam hati lega, dia lupa tu, alhamdulillah. Tegur kan? Boleh macam tu pula. Contoh. Tuan-tuan, ini yang senario yang berlaku. Ada kawan kita yang berhutang ni dengan saya ni. Minta, tak bayar. Tiba-tiba post dalam Facebook, alhamdulillah baru beli kereta baru. Kereta apa tahu? Mercedes. Aku pun Mercedes lama, dia Mercedes baru. Tuan-tuan, ini senario. Hutang tak nak bayar. Pelik tapi benar. Inilah mana utama, mana keutamaan. Inilah tuan-tuan ada sekalian ilmu. Hari ni orang tak mau dengan ilmu, betul tak? Tak apa nak minat lah. Bukan semua, sebahagian. Saya tahu lah tuan-tuan. Saya bila tak ada program jemputan apa tuan-tuan, saya pun pergi masjid surau nak cari ilmu. Saya kebetulan hari itu tuan-tuan, kebetulan saya pergi itu hari pagi minggu, kuliah subuh daripada tetamu istimewa daripada Pahang, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Mat. Ramai jemaah tuan-tuan. Masjid cuma 3 rombak, tuan-tuan pun tahu kan. Boleh kata penuh tuan-tuan. Penuh, semayang subuh tu penuh. Pelik tapi benar tuan-tuan. Lepas tu imam bagi doa tu, habis doa tu tuan, hampir separuh hilang. Di mana tak tahu, hari minggu kerja lah. Ada lah kan, tapi tak sepenuhnya. Kita pun kerja juga dulu. Saya dulu bukan perempuan penyambung, saya pun kaki tangan kerajaan juga dulu. Kita tahu lah senario tu. Tapi pelik tapi benar hadirin sekalian. Apa yang juga saya nak sentuh, pelik tapi benar. Tuan-tuan kena faham hakikat dan hukum puasa. Ini saya nak sentuh ni. Ini poin dia. Tadi saya nak berhenti ni. Wabillahi tu tak larat tuan-tuan. 3-4 kali satu hari penat. Saya pun semalam tanya Malik. Sampai rumah ke apa? Kat pukul 1 tidur lah, pukul 3 habis bangun dah. Penat. Tu pelik tapi benar tuan-tuan, kita kena faham hakikat puasa. Antara syarat wajib untuk puasa ialah akil baligh. Akil baligh. Orang Melayu bagusnya
Dia bagus. Orang Melayu ni bagus dalam bab mendidik dan melatih. Daripada anak-anak yang mumaiz, kita dah latih dah. Betul tak? Latih. Tu latih main ke surau, ke masjid. Tu latih main. Tapi kadang-kadang bila kanak-kanak bising, kita marah dia. Nak marah dia nak budak-budak. Tuan-tuan tak ingat masa tuan budak tu? Ingat tak? Saya dulu berkelahi dengan tok wan saya. Dia pukul saya siap. Tak boleh lawan dia, tak apa. Tunggu dia sembahyang. Saya dengan tok wan dia, saya dendam dia, tunggu dia sembahyang. Sembahyang saya tolak tu. Saya ingat lagi. Bila habis dia tu, mak, hang pergi mana? Hang main sini. Hang kacau tok wan tu. Gitulah, duk berkelahi dengan bukan lah apa, tapi nak bagi tahu tu kita hari ni anak-anak duk main tu duk bising, jangan marah sangat. Ini marah. Ada setengah masjid tu dah letak banner sah untuk kanak-kanak siap dengan rotan lagi. Jangan ni. Dia pergi duduk kat luar. Kalau bising ingat pergi duduk kat luar. Yang orang ni trauma tu. Trauma tu sampai ketua tu kadang-kadang duk main kuliah duduk belakang tu gini kanak-kanak kena marah tu. Trauma dia tu bawa sampai ketua tu. Itu kalau kanak-kanak main duk bising tu nasihat tu elok-elok lah. Dia ni kanak-kanak yang mumai bukan yang berkatan, bukan yang potong tuan-tuan. Kalau yang mualaf baru masuk Islam. Kan? Habis nak boleh tahu mana? Yang tak potong lagi. Dia bukan potong, dia kira mumai. Ya Allah ya tu. Ini lah tuan. So ngaji tak mau betul tak? Apa dah tadi 5 purut? 5 purut 3 perangkai tuan-tuan. Mumai. Ni, memang duduk je lah kita bangun dia tak bising. Ini hak tua-tua duduk kat sini, kadang-kadang dia duduk geng dia. Cuba tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan pasang TV, CCTV, cuba tuan-tuan tengok perangai dia buat sembahyang dia. Tak lagi kepiah, bagi kepiah aku dalam sembahyang. Masuk rakat kena boleh sembang tak lagi. Betul tak? Jangan marah dia pun. Memang kadang-kadang pasal pun dah hampir duduk geng dia. Cuba duduk celah Tok Imam, celah ni, apa nama? Ustaz Ali ni. Dia pun tak boleh nak tak boleh. Dia pun kena hormat pun tuan-tuan. Ini dah marah. Marah. Lepas tu ketua kena marah. Trauma dia kata ada duduk lolok tu. Jangan trauma dia kuat sangat. Hadirin yang dimana sekalian. Pelik tapi benar. Tu apa yang saya nak sebut ialah bila mana kita melatih anak-anak puasa tu bagus, betul tak? Umur 7 tahun, 8 tahun mungkin tak penuh lah. Tapi biasanya kalau kanak-kanak ni yang belum balik ni, daripada 10 tahun dan ke atas belum balik ni memang penuh kebanyakannya, betul tak? Oh, alhamdulillah cucu aku tahun ni puasa penuh. Alhamdulillah anak aku ni tahun ni puasa penuh. Betul tak? So no, bagus. Tapi kena ingat depa tak wajib lagi. Didik tu betul. Tapi yang salahnya di sini pelik tapi benar. Kita boleh didik, kita boleh paksa, kita suruh dia puasa, tapi kita abaikan solat. Betul ya? Solat kita tak kisah. Kadang-kadang dia buat tak buat. Hello. Kadang-kadang mak dah cakap dah, mak tak tahu. Gitu. Tak jadi tuan-tuan. Kita kena keras, kita kena tegas. Lebih-lebih di solat ni dia tiang. Semua dah tahu dah tiang. Solat ni yang sabit dengan hadis sabda Nabi SAW. Dia lupa. Dia lupa ni pasal apa lupa ni? Pasal tak ingat. Inna awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihim aqala. Yang mana maksudnya kata Nabi, sesungguhnya amalan yang akan mula dihitung, dinilai di akhirat nanti daripada segala amalan kita adalah sembahyang. Sembahyang kena jaga. Dia kita ini dia kata pelik tapi benar. Dia boleh jaga puasa tapi tidak solat. Senang-senang tuan-tuan, tinggal solat. Tu bazar Ramadan tu tapi pasang CCTV. Kesian tuan-tuan. Saya tengok orang ni kesian. Duk main sembahyang dia pun kesian. Kita ini tak boleh nak menghukum tuan-tuan kalau kita ni kita pun kurang mahir. Betul tak? Kalau kita ada ilmu, kita boleh hukum tuan-tuan. Bukan nak tuduh, boleh hukum. Sembahyang dia sah tak sah, sempurna tak sempurna. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak ada. Macam Quran, semua boleh baca Quran, betul tak? Cuba pergi baca depan yang pakar. Kita tengok bulan Ramadan ni yang Ustaz Don lah, Ustaz apa semua kan. Tahfiz muda, betul tak?
Tengok, bila dia baca, dia kata bagus. Tapi ada satu tempat salah, ada dua tempat salah. Kita dengar sedap dah, betul tak? Bagi kat pakar, hanyut. Kantoi. Kita tak tahu menyanyi, boleh nyanyi tak? Cuba menyanyi dia. Bara yang ikut, bara yang ku apa? Bara yang ku genggam jadi debu. Ikut? Boleh? Api duduk depan otai, duduk depan Ramli MS tengok. Ni apa ni ustaz pitching lagi ni pitching. Kan dia tak sampai. Dia kena gali lagi. Kita semua boleh nyanyi tak? Pergi duduk depan bakar, bawah tahu. Sama lah juga dalam bab-bab lain tuan-tuan. Sebab tu saya nak sebut pada pagi ini hadirin sekalian dengan masa yang terhad, pelik tapi benar, jangan kita tersalah. Dan yang lagi pelik tapi benar, semayang tak tinggal, puasa jaga elok, aurat kantui. Tuan-tuan, inilah yang diistilahkan sebagai kejahilan, hidup dalam kejahilan, sesuailah dengan sepotong hadis bagaimana daripada Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qura'un fasaqah atau hadis yang cukup ini. Yang mana maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, kata dia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi akan datang ataupun juga disebut sebagai tanda akhir zaman. Sebagai tanda akhir zaman nanti kata Nabi akan ada dua gulungan, dua pok. Yang pertamanya kata Nabi ubat. Ubat ni bukan ubat batuk, bukan ubat demam. Ubat ni iaitulah ahli ibadat, kuat beribadat, tapi sayangnya kata Nabi juhala, jahil dengan ilmu pengetahuan. Betul? Tunggu tuan-tuan. Kita tengok hari ni tuan-tuan. Saya insyaAllah lepas Ramadan lah, kalau setuju dia panggil kita nak buat tajuk apa nama, sunnah yang dilupakan. Tuan-tuan, sebab apa nak sebut sunnah yang dilupakan? Kita kena ingat besok di hari akhirat, yang nak membantu kita ialah dengan amalan kita lah. Ketika di mizan nanti tu hello, ni program kita ni bukan program tanya lah ustaz, tapi ustaz tanyalah kami. Besok di akhirat tu yang nak memberatkan mizan timbangan kita ni apa dia? Amalan kita lah kan. Backup lain apa dia? Selain daripada amalan kita tuan-tuan, yang boleh membantu kita, yang menolong kita ialah syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan tengok dalam satu buku ataupun kitab yang tajuk dia 40 hadis penawar hati. Nama kitab dia. Dia kitab ni ada satu penawar bagi hati. Itu tasawuf. Ini sambungan kepada 40 hadis peristiwa akhir zaman. Nama dia 40 hadis penawar hati. Saya tak ingat bilangan hadis yang berapa, tapi antaranya gulungan yang akan disekat daripada Telaga Kausar dan syafaat Nabi. Besok tuan-tuan dan sekalian, bila mana kita nak ke sana besok di akhirat dan perjalanan nak menuju kepada mahsyar, nak tunggu dengan ya Allah di pada mahsyar ni tuan-tuan, keadaan dia telanjang bogel. Masa tu dia tak perasan dah, walaupun sebelah kita era ke siapa lagi? Imam Ma'embong ke siapa lagi? Ma'enon ke, kita tak heran dah tuan-tuan. Dia duduk fikir apa nak jadi ni, tak perasan dah, tak perasan dah, tak tahu apa dah. Sebab tu dalam kitab tasawuf dia kata besok di pada mahsyar kita semua ni akan dikumpul dalam keadaan bertelanjang. Jadi sebelum ke situ tuan-tuan, yang sabit dengan hadis, dalam perjalanan kita akan menuju satu simpang untuk menuju ke Telaga Kausar. Telaga ni Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istimewa kepada umat dia. Umat dia yang mana? Yang beramal menghidup akan sunnah. Sebab tu kita hari ni duk kata umat Nabi, duk bangga umat Nabi.
Tapi bila besok nak pergi kepada masyar, tiba-tiba ada roadblock. Bukan roadblock nak beli raya, tuan-tuan. Malang kat Tanjung Malim pun dia kata jenuh kona. Roadblock sana sini, tak apa roadblock ni bila kita nak masuk roadblock, malaikat tahan. Bila malaikat tahan, kita pun tanya, sebab apa tahan ni? Sebab apa tahan ni? Sedangkan aku ni umat Muhammad. Tak, Allah perintah aku tahan kerana kamu ni mata hidup di dunia dulu mengaku saja sebagai umat Muhammad, tapi kamu tidak mengikut, tidak mengamal akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada, tuan-tuan. Sebab tu saya nak ingatkan pagi ni untuk yang akhirnya, kalau kita tidak mampu buat ke semua, jangan tinggal ke semua. Pelik tapi benar. Ini yang kita kena ada ilmu, tuan-tuan. Sebab dengan ilmu ni, tuan-tuan, dia akan meningkatkan iman dan memperbetulkan salah silap tindak tanduk kita. Maknanya kalau kita dalam budaya menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu ni kan wajib satu. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terasnya adalah ilmu. Itu teras dia. Ad-dunya darul ilmi wal amal. Di dunia ni tempat mencari ilmu, tempat menuntut ilmu, kemudian baru amal. Bukan amal dulu. Yang duk amal tanpa ilmu, syaitan celutnya. Dia tak bagus. Buat, cantik mangkuk ayun, buat. Tunggu, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok hari ni dengan rokok tak sempurna, sujud tak sempurna, angkat tangan tak. Saya tak mau nak cerita lah cerita angkat tangan, tapi itu sunnah, tuan-tuan. Itu yang saya nak sentuh. Kita hari ni tak betul. Bila tak betul, rugi. Jadi kalau kita buat tak betul, tapi kalau kita duduk dalam majlis ilmu, ada harapan amalan kita diterima. Itu yang bagus dah. Ada lagu apa tu? Putih-putih melati, merah-merah delima. Sambung ni Ustaz Ali? Sambung? Tak tahu. Siapa yang baik hati, pasti aku terima. Saya punya lagu putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa duk rajin mengaji, pasti Allah terima. Tu hari ni, tuan-tuan, kita duk main mengaji. Ya Allah, bila main dengan kuliah Allah, ya Allah, rupanya aku tak betul selama ni, ya Allah, terimalah ya Allah, ampunkanlah aku, maafkanlah aku. Jadi pagi ni, tuan-tuan, saya nak betulkan sikit, kita khususnya dalam ibadat pokok solat. Benda ni sunat, saya nak sebut sunat. Tapi saya terpanggil juga saya nak sentuh walaupun sunat. Sebab dia kaitan dengan sunnah. Tuan-tuan, sunnah ni cukup penting dalam hidup, tapi kita hanya terlepas pandang. Mungkin tuan-tuan dah pernah dengar kan? Sunnah ni antara hubungkan untuk memberat, untuk membantu kita besok di akhirat. Amalan kita, tuan-tuan agak-agak dengan amalan tuan-tuan ni confident tak boleh masuk surga? Ingat-ingat. Siapa confident? Kok tak ni tak apalah. Saya nak tanya tu, siapa yang rasa lah ni hidup dia tak ada dosa? Katakan.